Kita nak kaya jiwa, yang tu kita nak. Kaya jiwa, kaya dengan Al-Quran. Itu yang paling penting. Quran akan kayakan kita sendiri. Ya, itu dia. Boleh kan? Tentu. InsyaAllah kita sambung ke surat 135. InsyaAllah pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, lanjutan daripada kenyataan yang dihuraikan dalam perkara 4. Yang ini apa yang dikata oleh ulama tasawuf Amir bin Abdullah. Yang ini setelah aku membaca 3 ayat dalam kitab Al-Quran, membaca dengan faham yang dalam dan pengertiannya yang hakiki. Membaca Quran dengan dalam artinya tadabbur, mengambil isi pengajaran, menghayati isi pengajian yang kita belajar tu, yang kita baca, itu akan turun sekali lagi di hati kita. Jadi turun Quran 2 kali. Secara hakikatnya. Tapi lazimnya berlaku pada umat Islam ni turun Quran sekali. Turun Quran sekali, turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bawa kepada sekalian umat. Yang kali kedua turun ke hati kita. Itu yang penting, itu makna turun 2 kali. Sekali turun kepada umat dengan perantaraan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua turun di lubuk jiwa kita. Yang di lubuk jiwa tu banyak yang tak turun. Ya. Quran duduk pada Quran, ajaran Quran duduk pada Quran, tuntutan Quran juga hanya terhenti pada Quran, tidak turun ke lubuk jiwa manusia, orang yang beriman ni tak turun. Jadi kita kena 2 kali. Ya, nak turun Quran ke jiwa kita, ke lubuk jiwa kita, kena ada 4 sifat dulu. Tidak ada 4 sifat ni, Quran tak turun ke dada kita. Duduk dalam kitab Quran je. Tak jadi benda. Ya. Tidak membawa apa-apa kekuatan kepada umat Islam. Itu paling penting. Ya. Saya tak pernah sebut juga benda ni. Sampai masa ketika baru kita kena sebut. Ya. Sebab kita dah baca bab ni. Dia kena ada 4 sifat. Pertama, sifat zuhud. Kedua, sifat ilmu. Ketiga, tawakal. Dan yang keempat, dia kena ada yakin. 4 perkara tu kena dulu. Pertama, zuhud. Kita kena bersihkan dulu sekarang pengaruh duniawi daripada lubuk jiwa kita. Bersihkan sebarang pengaruh duniawi. Tarikan kemanisan, kehijauan dunia. Jangan ada di hati kita. Hanya ada pada luaran kita saja. Pada anggota kasar kita saja. Pada kehidupan dunia saja. Tapi tidak sampai ke akhirat. Itu pentingnya. Pertama sekali zuhud. Yang kedua, kita kena ada ilmu. Kena tuntut ilmu. Ilmu itu kena tuntut ilmu. Menguasai ilmu Islam. Yang kita faham, ada 4 jenis ilmu yang wajib kita tuntut, yang kita kuasai. Ya, ilmu tauhidnya, ilmu fiqhnya, ilmu tasawufnya, dan ilmu sirah. 4 ilmu ni kita kena kuasai dulu. Yang ketiga, kita kena tawakal. Berpegang terus, berharap langsung kepada Allah. Berserah langsung kepada Allah. Ya, bersandar langsung kepada Allah dan redha dengan segala qada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya tawakal. 3. Dan yang akhir sekali, yakin. Haqqul yakin, bukan ilmul yakin dah. Dia ada ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Kita mesti sampai kepada haqqul yakin. Kalau ilmu yakin saja tak ada benar. Tapi kena ada yang tu dululah. Macam kita sebut tadi, kalau tidak ada ilmu, macam mana kita nak dapat redha dan juga
sifat-sifat yang terpuji yang diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya pilihan. Maka tak dapat tidak, 4 perkara ni kena ada dululah. Jadi kita yang mengaji ilmu ni layaklah kita bercakap bab ni. Ya, kalau mengaji fiqh tak boleh lagi. Ya, dia tak faham. Kita dah kuasai ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tasawuf dan sebagainya. Termasuklah antaranya ilmu-ilmu ini, baru kita diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena ambil dululah. Jadi makanya kata musannif, ya, Amir bin Abdullah, seorang ulama sufi ini, bila dia baca Al-Quran, 3 ayat. 3 ayat daripada Al-Quran itu, di mana dia telah mendapat suatu rahsia, suatu kebesaran, kemuliaan daripada Allah. Ya, kebesaran daripada Allah. Allah Maha Besar, Allah melimpahkan segala nikmat yang besar-besar kepada hamba dia. Ya, itu kita kena faham tu. Dia tak dapat tidak. 3 ayat yang kita sebut tadi bukan surat 134 tentang bawah sekali itu, kita ambil dia punya punca kita nak bercakap pada kuliah subuh kita ni. Pada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sebentar lalu, jika Allah menimpakan kemudaratan atas anda, itu kiranya Allah menimpakan kemudaratan ke atas anda, tiada yang dapat membuangnya selain Allah saja. Kemudian, dan jika Allah hendak mendatangkan kebajikan buat anda, Allah nak bagi kebajikan kepada kita, tiada pula yang dapat menolak kurnianya itu. Ia memberikan kebajikan terhadap siapa yang dikehendakinya di antara hambanya, dan dia pengampun lagi penyayang. Ada zikir lepas sembahyang, sunnah Nabi. Nabi baca lepas sembahyang, bagi salam apa Nabi baca. Yang tu khusus, sunnah secara khusus. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dengar kan? Ya. Jangan tinggal baca. Ya, sekurang-kurangnya untuk sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang isyak, 3 waktu ni. Subuh kita baca lagi baiklah. Tapi 2 waktu ni, zuhur, asar, sebab waktu tu orang bekerja. Waktu tu orang terlibat dengan urusan duniawi. Ya, zuhur dengan asar ni kita sedang giat dengan urusan dunia semata-mata, menghadapi persoalan-persoalan kehidupan dengan berbagai-bagai macam yang serba kompleks ikut keadaan sekarang. Maka wajar kita baca doa terlepas sembahyang. Habis dia kita zikir 3 kali. Sebelum kita nak zikir 3 kali, 3 kali itu kita sebut yang ini dulu. Allahumma lamma lima'ataita wa la mu'atiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi jadd. Yang ini juga Nabi baca dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ahlul majdi wa sana. Aku qala 'abdu wa kunna 'abdu ma lima'taita wa la mu'tiya mana'ta la rad qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi jadd. Itu dia Nabi baca. Itu yang di Mekah imam-imam ni kalau i'tidal panjang. Dia tidak panjang, bukan dia suruh kita baca kunut. Orang kata dia bagi can, orang baca kunut lah. Ya, dia pun tak ada kunut. Hambali mana ada kunut? Mazhab Hambali tak ada kunut. Ya, yang ada kunut Syafi'i aja, mazhab kita ya. Tapi dia baca tu, dia baca sunnah Nabi tu. Ya, semua tu sunat dibaca ketika Rasulullah bangun daripada i'tidal. Sahih, Nabi tak pernah tinggal. Ya. Maka tu imam-imam Al-Haram Madinah pakai sunnah Nabi. Diri di i'tidal lama. Subhanallah alhamdulillah rabbana lakal hamd. Lama berdiri ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta ba'du ahlul majdi wa sana. Haqqu maqala 'abdu ma lima'taita wa la mu'atiya man'ata la rad qadaita li yanfa'u dzal jamikal jadd. Allahu Akbar, baru turun sujud. Nampak tak?
Ya, patut kita kena ambil lah ilmu tu, buat balik imam-imam yang pergi buat kerja haji, buat balik buat. Dia tak dapat. Ha? Tinggal dia kata dia panjang itu dah dia bagi baca kunut. Ni patut tu ya. Nah, mana dia pergi can tak ada. Ya, dia tak pandang mazhabnya tak, ya. Wahbi dia tak pandang mazhabnya. Walaupun dia Hambali dia tak kata Hambali lah. Ya. La. Dia ikut sunnah dia kata. Ya, itulah yang dipahami. Baik ini kita bawa saja. Yang ni bila kita bawa macam tu maknanya kita bawa makna ayat ni lah. Ada perkara kalau Tuhan nak bagi kita tu kebaikan, manfaat apapun, tidak ada siapa boleh menghalang. Allah tahan tak mau bagi walaupun kita minta orang semua nak bagi. Tapi Allah kata tak dapat. Nampak? Ya. Rezeki dah datang mencurah-curah, mai depan kita terhenti. Kalau Tuhan kata tak, dia dikelenjong pergi ke lain. Faham dia kena faham lagu tu. Ya. Ya. Wa malam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam doa Abu Darda tu pun ada. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi min kulli dabba anta akhidhun min natiyatiha inna rabbi 'ala siratal mustaqim. Pun dia ajak Abu Darda baca 3 kali. Dia kata sekasih aku Rasulullah ajak dekat aku. Ada kan semua dapat lah. Tidak kan. Yang masa tak dapat lagi boleh minta. InsyaAllah saya bagi. Itu ada Buat tiap-tiap pagi 3 kali, petang 3 kali. Tak ada apa masalah. Kalau ada masalah pun selesai. Kalau ada tekanan pun kita jadi tenang. Nampak dia? Kalau ada halangan pun dia akan buka jalan ke lain. Nampak tak? Itu dia. Jangan takut. Semua lepas. Ya, ini doa Abu Darda. 3 kali pagi, 3 kali petang. Orang biabak ada rumah dia terbakar. Abu Darda ni rumah kamu semua terbakar. Habis rumah-rumah ke kawasan kamu semua terbakar. Dia kata tak. Garanti rumah aku tak terbakar. Dia boleh kata lagu tu. Kenapa? Kekasih Rasulullah telah mengajar kepada aku. Bila aku baca doa ni, dia kata tak jadi apa-apa mudarat ke aku. Memang balik-balik subuh pergi tengok rumah dia satu dia tak terbakar. Rumah lain semua terbakar. Tidak. Tak itulah. Itulah. Itu antaranya kita bawa. Syak amalan. Sambung. Ya. Jadi maknanya kalau Allah dan dari ayat ini aku berkata kepada diriku. Siapa? Amir bin Abdullah. Demikianlah Amir bin Abdullah jika Tuhan menghendaki memelaratkan aku atau mudaratkan aku, maka tidak ada seorang pun dia makhluk-makhluk yang dapat menyelamatkan aku. Itu dia. Dan jika Allah memberikan kurnianya kepadaku, maka tiada pula orang lain yang dapat menghambatku untuk tidak menerimanya. Itu dia. Firman Allah Ta'ala lagi, fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Maka kamu sekalian ingatlah kepadaku supaya aku mengingatkan kamu, dan berterima kasihlah kepadaku dan jangan kamu menyangkal nikmatku. 3 ayat inilah yang dibaca oleh Amir bin Abdullah ni, dia dapat rahmat dan juga petunjuk hidayah. Ini kita panggil Quran turun nombor 2, kali kedua. Turun di lubuk jiwa. Kalau tak turun di lubuk jiwa, kita boleh baca saja, kita tak nampak. Dan kita tak rasa, kita tidak nikmati. Ya, jadi jangan jadi Quran turun sekali ya, bagi turun 2 kali. Turun sekali sebagai Quran diturun kepada umat Islam pada manusia, ya, untuk hidayah. Turun yang kedua, biar dia turun ke lubuk jiwa kita, masuk hati kita. Kalau tak masuk di hati, Quran belum turun kat kita lagi. Nampak? Boleh faham kan? Inilah yang berlakunya umat Islam hari ini tak dapat nuzul Quran yang kali kedua. Hanya dua pertama. Boleh baca Quran, boleh war-warkan, boleh baca dengan indah, dengan cantik, ya, boleh perkembangkan ilmu Al-Quran, tapi tidak turun ke lubuk jiwa. Ya, bila tak turun ke lubuk jiwa, umat Islam tidak dapat menjalankan, tidak dapat melaksanakan segala perintah dan titah, dan tidak dapat melaksanakan segala tuntutan, apatah lagi
menghubungi dan melakukan sebaik-baik mungkin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, laginya tidak. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang nombor 3 ni. Satu, ayat pertama Yunus ayat 107, kedua daripada Al-Baqarah ayat 52, yang ketiga daripada Hud ayat yang ke-6. Ini kita nak tengok. Boleh nak? 3 ayat ni tuan-tuan, yang memberikan suatu rahmat besar yang telah membuka dada Amir bin Abdullah dengan menerima, ya, petunjuk ayat ini dengan begitu lapang. Ayat yang ketiga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada sesuatu yang merangkak di bumi, yang berjalan di atas bumi, yang bergerak di atas bumi, melainkan rezekinya ditanggung Allah dan diketahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya ada dah, Tuhan set. Ya, tidak ada satu pun yang melata di dalam bumi yang berjalan. Dabbah ni semualah termasuk kita. Apa-apa juga makhluk melata di atas muka bumi ni, hatta yang terbang margastua pun dia kena melata di atas bumi juga sebab dia mari daripada bumi. Maka tak dapat tidak, segala tersebut itu termaktub di dalam kitab yang nyata, Al-Quran. Kitab yang nyata ni artinya sudah ada di Luh Mahfuz. Luh Mahfuz, ya, sudah termaktub rezeki kita. Jangan takut, jangan lari, jangan bimbang, jangan susah. Maka itu tumpu hak Allah. Masuk waktu tunai, tutup kedai. Nampak tak? Oh, dak di customer nak main rugi sayang. Kalau aku semayang lagi, nak duduk semayang lah ni, bisnes aku rugi. Nampak? Customer main. Maka tu aku habis kerja dulu, dah habis di hujung-hujung. Dah habis waktu, baru semayang. Dengan pakaian tu lah dia semayang. Nampak tak? Hanya sekadar apa? Melepas batuk di tangga. Supaya tak masuk neraka. Yang tu yang kerja dia. Apa jadi tu? Ha? Kita dengan Tuhan macam mana? Hubungan kita dengan Allah macam mana? Kesyukuran kita dengan Allah macam mana? Ya, tak sampai. Ini bukan syukur namanya. Ya, orang yang syukur dia faham. Ni customer nak mari dia pun kerja Allah. Ya, kita nak belanja, kita nak apa juga semua dengan Allah. Bukan boleh jadi sendiri. Kita dah mengaji awal-awal dalam ilmu mantik 4 mungkin kan kita ada. Mungkin yang lepas, mungkin yang sekarang, mungkin akan datang, mungkin yang belum wujud tapi Tuhan boleh wujudkan. Ada 4 mungkin kan? Ya. Kan? Mungkin yang pertama dah lepas. Isya dah lepas. Semalam dah lepas. Sekarang masuk subuh. Ya. Mungkin yang kedua sekarang. Sekarang dah ada lah ni, subuh. Mungkin yang ketiga, nanti apa nak jadi lepas ni. Duha belum mai lagi. Matahari belum jelma lagi. Ya. Tu. Mungkin yang ketiga, mungkin yang keempat, Allah tahu apa dia nak buat. Tapi dia tak buat lagi. Allah tahu apa dia buat, tapi dia belum buat lagi. Allah tahu apa dia nak buat, tapi dia tak mau buat. Nampak tak? Itu mungkin nombor 4. Ngaji begitu senang kan? Isi je, kita ambil isi terus. Ya. Sekarang ni kita berada di mungkin yang kedua. Sekarang. 3, 4 belum mai lagi. No, kita nak balik rumah saat ni boleh tentu ke balik? Nah? Kita nak makan breakfast ni boleh tentu ke boleh makan? Ini semua kerja Allah. Tapi Tuhan dah tanggung. Nampak ya? Apa kita nak makan nanti breakfast ni, makan sarapan pagi kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan kita tanggung saja, menyelenggarakan urusan takbirannya sampai kita nak telan pun Tuhan izin. Kalau ada depan kita Tuhan tak izin, telan tak boleh. Ya, tak gitu kan? Tu. Sampai tahap tu nak kena mengaji, kena faham. Itu yang kata Quran turun di dada kita. Inilah artinya apabila ulama kita, ulama tasawuf Amir menyebut tadi ya, tidak ada sesuatu yang merangkak di bumi melainkan rezeki ditanggung oleh Allah dan diketahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Segala tersebut itu termaktub dalam kitab yang nyata, Luh Mahfuz. Ayat ini mendorong aku, itu dia kata Amir dia kata. Ayat-ayat ini mendorong aku untuk bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa semenjak aku membaca ayat ini, aku tidak merasa susah lagi daripada rezekiku sebab telah dijamin oleh Allah Taala. Nampak tak? Ya.
Demi demikian aku merasa lega kerananya. 3 ayat ini dia baca, turun ke lubuk jiwa dia, dah tak ada bimbang lagi dah. Itu yang kata dia, awliya Allah, al-awliya Allah, la khawfun alaihim, walahum yahzanun. Wali-wali Allah tidak merasa takut dan tidak ada duka cita. Siapa nak takut duka cita? Ini dia. 3 ayat inilah ya menyebabkan dia tak payah nak takut apa. Ya. Customer tak mahu orang menjaga lah. Selalunya orang menjaga lah. Jadi kita tekan perkara ni ya. Orang makan gaji tak ada masalah. Dia terikat dengan waktu, terikat dengan masa, terikat dengan tempat. Ya. Kerja tak kerja dapat gaji. Betul tak? Ya. Di situ dia kena amanah aja. Orang makan upah, makan gaji ni dia kena ada sifat amanah. Jujur, amanah, jujur, khalis, jujur ya. Khalis, jujur. Ya. Kemudian yang ketiga, dia kena ada kesungguhan. Mesti ada sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan kerja sekadar melepaskan batuk di tangga sambil lewa, tak boleh. 3 sifat ni kena ada pada orang makan gaji. Orang menjaga luas, banyak lagi ya. Banyak sekali. Ya, perkara-perkara yang boleh meruntun dia kepada kejatuhan dan juga kepada dosa, ya, banyak perkara. Rezeki pun banyak di situ, dosa pun banyak di situ. Ya, itu orang menjaga paling penting sekali kita nak faham. Ya, dan apa nama? Maka tak dapat tidak dengan demikian aku merasa lega karenanya. Mari kita tengok lagi. Ya, bersurat 136. Kita teringat kepada seorang laki-laki, ini kisah Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar punya cerita ni pula. Kita teringat kepada seorang laki-laki yang datang setiap pagi meminta-minta ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Dia main rumah Sayyidina Umar minta sedekah tiap-tiap pagi. Umar tak halau dia pun. Tak marah dekat dia. Umar tu punya cengih tu, garang tu. Orang minta sedekah dia tak ada kata khadik apa tu. Tapi dia tegur jugalah. Pasal dia ni tak berhenti, tak masuk ilmu dekat dia. Ya. Meminta-minta ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah sekian kalinya, banyak kali dia mari, dia meminta kepada Umar, maka pada suatu pagi ia datang lagi kerana maksud meminta. Umar berkata kepadanya, saudara, apakah anda mengharapkan sesuatu itu kepada Umar atau kepada Allah? Itu dia nampak. Ni hang dia harap ni kepada apa? Kepada aku, kepada Allah. Hang duk main tiap-tiap pagi? Nampak? Ada dia punya ilmu dalam tu, ilmu rahsia dalam tu. Kita tak faham ya. Hang bergantung kat aku ke bergantung kat Allah? Hang minta dekat aku ke minta kepada Allah? Hang berharap dengan aku ke berharap dengan Allah? Nampak ya? Itu dia. Itu paling penting tu ya. Itu bahasa dia tu. Maka bila Umar kata macam tu, dia tak jawab. Pergilah anda daripada sini dan pelajarilah Al-Quran tu dia. Umar kata, hampir dah hangnya daripada sini, hampir mengaji, pergi belajar dari Al-Quran. Yang ni nak kena belajar ni. Ya. Sebab Al-Quran dapat mengkayakan anda, mencukupi anda tanpa datang mengemis setiap pagi ke pintu-pintu rumah orang. Itu dia nampak. Maka kata Quran, hang tak ambil ilmu Al-Quran tu. Hang pakai ilmu hang ya, nampak ya. Guna ilmu Al-Quran, hampir belajar Al-Quran, hang baca Quran, kamu akan dapatlah. Quran sendiri akan mengkayakan kamu. Bukan Umar, bukan makhluk, bukan lain daripada Allah. Itu masuk dalam sifat iftiqar. Ada 9 sifat. Menjadi dalil makhluk berharap kepada Allah. 9 sifat Allah yang menjadikan sebab makhluk seluruhnya berhajat kepada Allah. Ya, sifat apa dia panggil? Sifat iftiqar. Kita ulang balik. Mengaji sifat 20 baru ada kesan ya. Kalau tidak tak masuk ilmu tu. Ya, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Ya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun. 8. Wahdaniyat 9. Itu dia. Ada di mana? Illallah.
Tapi bila illallah kita sunat angkat jari. Illallah, Nabi buat tu. Imam Syafi'i pilih hadis ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata pun tengok. Kepala jangan kali. Mata. Aha, nah. Belah kanan je penting. Orang kanan mata tu penting. Dia tengok. Dia ada hubung kait dengan jantung sekali tu. Nah. Terus kontak pada jantung. Tekan sikit di sini. Ni, tekan ni. Ibu jari kita ni tekan. Bukan bengkok dulu tu. Tekan terus. Bagi rasa pedih, dia sakit ni. Sakit. Orang tu orang jantung. Illallah, sebab tu Nabi tunjuk, Nabi kata, bila angkat jari tu, dia 52. Dia macam 52, Nabi kata. Nampak? 50? Tak. Ni dua. 50, buah dia paha kiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua yang ni 50. 52. Hadis bunyi 52 hadis tu. Dalam Bulughul Maram ada hadis tu. Rasulullah angkat syahadah illallah, ni dua, ni tutup kan. Dua, ni 50. Tak ada paha kiri. Nampak tak? Itu makna nak faham hadis tu. Kena ada bayan ulama kena terang, bukan kita tahu apa 52. Hadis tu kata 52. Nampak tak? Angkat syahadah 52 dia kata. Maka tu ulama kata tu dia. Bukan lagu tu. Lagu tu. Sama ibu jari dengan telunjuk tekan di sini. Di sini orat dia. Orat ni. Terus. Kena orang ni. Nampak? Bawa terus kepada hati kita. Masya-Allah. Ish, cantik. Imam Syafi'i punya bijak, kebijaksanaan Imam Syafi'i tu dia rujuk pada banyak aspek untuk menerima mana-mana petunjuk hadis Nabi. Semuanya betul. Semuanya bukan ulama lain tak betul. Antaranya lah yang terpilih. Itu dia Macam Rasul, walaupun ramai Rasul, yang terpilih seorang Al-Mustafa Rasulullah SAW. Tak itu Jadi mintalah kepada Allah SWT tunjuk baik. Sambung lagi ini cerita orang ni. Jadi bila Umar kata laki-laki itu pun pergi dan tidak muncul lagi dalam waktu yang lama. Hari itu bila Umar kata dekat dia, hang baca Al-Quran, Quran nanti bagi hang kaya. Hang tidak berhajat kepada manusia. Dia pi tak mai dah. Sehingga Umar jadi rindu dia pula. Dia ni lama tak mai. Laki-laki itu pergi sehingga Umar merasa kehilangan kerananya. Nampak dia? Umar bertanya ke sana sini tentang laki-laki itu. Maka ditunjukkan orang di satu tempat. Ada sekian tempat. Umar pergi ke sana dan menemukan laki-laki itu sedang tekun mengerjakan ibadat dan menjauhkan diri pada manusia. Itu dia. Sayyidina Umar berkata kepadanya, sesungguhnya aku merasa kehilangan saudara. Sehingga selama ini aku rindu untuk dapat bertemu dengan anda. Sampai tahap itu pula dah. Kenapakah anda meninggalkan kami dan tidak muncul-muncul lagi? Laki-laki itu menjawab, bahwasanya aku setelah membaca Al-Quran, rupanya dengan itulah aku tidak memerlukan Umar. Itu dia. Lepas baca Quran, aku tak perlu kepada Umar lagi dan keluarganya dalam mengharapkan sesuatu. Umar berkata kepadanya, mudah-mudahan anda selalu dirahmati Allah SWT. Maka apakah yang anda dapati pada Al-Quran itu? Umar tanya pula. Apa yang anda dapat pada Al-Quran? Laki itu menjawab, saya telah mendapatkan dalam kitab suci Al-Quran firman Allah dalam surah Az-Zariyah ayat 22. Ayat ni telah mengajar, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Satu ayat tu dia baca. Dan di langit itulah sebab rezekimu, yakni hujan dan apa-apa yang janjikan kepadamu pahala dan siksa. Rezeki ada di langit, bukan ada di bumi. Cuma dibagi Allah kepada apa yang berada di bumi. Nampak? Tinggi itu kita tak faham. Allah kata apa? Dan di langit itulah sebab rezekimu, yakni hujan dan apa-apa yang janjikan kepadamu pahala dan siksa. Allah tak kata di bumi.
Ya, kerana ayat ini aku berkata pada diriku sendiri, rezekiku di langit, sedangkan aku mencarinya di dunia. Oh, dahsyat sungguh. Mendengar itu, Umar menangis. Dan apa yang dikatakan laki-laki tadi merupakan pelajaran baginya. Setelah kejadian itu, maka Umar sering datang pada laki-laki itu mendengar pendapat yang bermanfaat daripada Umar pula mengaji ke dia pula. Nampak? Dahsyat sungguh lah. Ya. Jadi pada kata ini ada satu lagi. Sama juga. Umar bawa sembahyang, dia baca surah Sabah. Dalam surah Sabah, Umar jadi imam. Dia baca surah Sabah. Ya. Ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ayat tu lah. Ujunglah ayat ni sikit antara ayat yang surah Sabah tu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Statistik Tuhan bagi dalam Quran. Sikit sangat hamba dia bersyukur. Banyak yang kufur. Nampak tak? Maka tu salah satu daripada jamaah makmum di belakang tu. Dia ambil tang tu tang ayat tu. Satu ketika Umar nak pergi tawaf, nak tawaf sunat, dia pun duduk ada tang tu. Dia duduk sembahyang sunat. Dia minta doa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Jadikan aku daripada sedikit, jadikan aku daripada sedikit, jadikan aku daripada sedikit. Umar tepuk dia. Orang minta banyak, minta sikit. Pasal apa? Umar kata, minta banyak, minta sikit-sikit apa? No? Dia kata, tadi Tuhan baca dalam sembahyang. Dia dah. Nampak tak? Bahawa kali minta sedikit sangat hamba aku yang bersyukur. Jadi saya minta yang sikit tu yang syukur. Nampak? Itu dia minta daripada yang sikit. Nampak? Pasal sikit dia yang bersyukur. Banyak yang kufur. Nak minta banyak. Apa banyak kufur? Dalam Yasin. Kita dah baca Yasin kan? Tak ambil Quran ajaran dia. Tiap-tiap Khamis baca Yasin. Ya. Duk jamu silmak kat orang lah. Asyik berani. Kita tak ambil. Kan? Dalam Yasin dah bunyi apa? Wa adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Tuhan bagi statistik dalam tu. Dia banyak. Ya. Wa adalla minkum jibilan, kebanyakan daripada kamu, majoriti daripada kamu telah disesatkan oleh syaitan. Nampak? Iblis. Tapi kamu tak mau fikir. Banyak yang sesat tau. Quran sebut statistik, Quran sebut sendiri. Ya. Tapi kenapa kita nak tak? Dia tambah lagi. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Tu bagi ingat ya. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Nak kena habaq lagi sekali. Kebanyakan kamu sesat. Majoriti manusia ni sesat. Disesatkan oleh syaitan. Tapi kebanyakan manusia tak mau fikir. Ya. Masih lagi turut menurut langkah-langkah syaitan. Nampak tak? Masih lagi taat kepada syaitan. Ini merujuk kita kepada mencari Allah, mencari Rasul, mencari Al-Quran, mencari hidayah. Tapi tak cari. Nampak tak? Kalau ada ilmu ni, penuh. Kalau orang semua faham, masjid penuh kuliah-kuliah. Nampak tak? Boleh tak? Ini adalah ilmu kedua. Al-Quran turun kedua. Kena turun ke lubuk jiwa. Jangan duduk dalam kitab ya. Dah baca, Tok Guru baca, kita dengar, habis. Tak masuk. Tapi kita kena bawa masuk. Duduk baca Yasin tiap-tiap Khamis. Tak masuk juga. Ya Allah. Ya. Lagi satu dalam Fatihah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua kami sembah. Akan dikau jua kami mohon pertolongan. Jangan takutlah. Sebab yang boleh bagi pertolongan hanya Allah. Lain daripada Allah tak ada bagi pertolongan, kita sebut kan? Ya. Sehingga ulama kita adalah ulama belah tanah besar belah Indonesia ni. Sampai ada sembahyang isti'anah. Dia khas sembahyang minta tolong. Nampak? Sebab Tuhan kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Tuhan kata sendiri. Ya. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Itu dia. Ya, Tuhan kata apa? Itulah ilmu kita dapat. Ilmu turun menjiwa kita. Ya. Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Kena ada sabar dulu. Sabar ni kita kena usaha lah. Makna sabar ni kena usaha. Ya.
Kena cari-cari jalan. Kena fikir-fikirkan jalan-jalan yang boleh capai kepada kemakmuran. Nampak? Dan dengan salat. Maka tu ada sembahyang salat minta tolong. Kita tanya ke ulama kita, dia kata tak ada. Ha? Saya mengajak di Perak tu ceramah, cakap bab ni, lepas bertanya ke Tok Mufti. Allah yarham, sahabat dia jugalah. Allah yarhamlah. Nah. Ya. Harusani, Tan Sri Harusani Zakaria. Dia bertanya agak dia, Ustaz, betul ya ada sembahyang minta tolong? Dia kata, mana ada? Tak mengaji ilmu ni ya. Dia tak masuk ilmu batin ni semua. Ya, dia tak dapat ilmu. Walaupun dia mufti. Nampak ya? Siapa kata? Dia tu Ustaz Hasan kata. Pergi tanya kat dia kata, nampak. Dia suruh dia tu pergi tanya kat dia. Tu budak dah ni di balik pulau. Perempuan. Dah pencen dah. Nampak? Minta tolong. Sembahyang isti'anah. Sembahyang tarawih mana ada sama nama sembahyang tarawih? Ada Nabi sebut sembahyang tarawih? Tak ada. Umar sebut tarawih? Tak. Ya. Qiyamul lail. Sembahyang tarawih itu masuk dalam qiyamul lail, salatul lail. Dia tak kata sembahyang tarawih. Kita bagi nama tarawih. Pasal sembahyang itu meruntun kepada kerehatan. Kerehatan, berehat dengan menghadap Allah. Berehat dengan bersembahyang. Dipanggil tarawih, kita yang panggil tarawih. Ya. Macam itulah sembahyang minta tolong. Dia kata dalam Quran Tuhan suruh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua kami sembah, sembahyang tu. Akan kami minta tolong, ada sembahyang isti'anah. Jadi kita buat. Usalli suratul isti'anah raka'atain ta'ala. Minta tolong kepada Allah bila ada apa-apa emergency atau urgency antara dua ya, buat sembahyang isti'anah. Ya, nama dia isti'anah sebab sembahyang tu dituntut dalam Quran, dalam Fatihah tuntut. Nampak tak? Ulama susun lah. Yang ni bukan Nabi susun, ulama susun lah. Apa nak bawa, nak baca apa? Ya. Bacalah pertama ayatul kursi. Kemudian baca inna a'taina 11 kali. Buat dua-dua rakaat macam tu. Kalau tuan-tuan ada hajat, apa-apa hajat yang mendadak, urgency, perlu, penting. Nampak tak ya? Sembahyang 2 rakaat isti'anah, usalli sunnatul isti'anah, raka'atain lillahi ta'ala. Boleh buat bila-bila masa, tak ada pantang. Dia tak ada waktu. Nampak tak? Dia kata urgency, mana ada waktu? Nampak tak? Ya? Kita buat 2 rakaat, 2 rakaat, lepas Fatihah baca ayat kursi. Lepas tu inna a'tainakal kautsar 11 kali. Nampak tak? Itu dia. Garanti Tuhan makbul. Nak nampak tak nampak, itu bukan kerja kita. Nampak tak? No? Tuan-tuan buat. Semuanya pengalaman saya sendirilah. Saya cerita kepada tuan-tuan ni, bukan kita dengar, bukan kita bawa satu ilmu yang kita sendiri tak amal. Saya buat sendiri. Saya sendiri buat sendiri. Memang sahih. Nampak dah? Tak lari. Sebab kita tahu sembahyang dengan Allah. Macam-macam sembahyang. Maka tu nak artinya bila Allah fardukan 50 waktu ni, ini maknanya. 50 waktu tu, dia punya rahsia tu makna kita banyak sekali urusan-urusan manusia ini boleh berhubung dengan Allah melalui sembahyang. Nampak tak? Jangan kira 51 sampai 50. Nampak ya? Itu dia. Tinggal lagi yang 50 tu oleh kerana bunyi fardu. Yang tu berat tu. Fardu, maka tu minta kurang. Nampak? Sembahyang tetap 50 dan lebih. Bukan dekat 50 saja. Ya, 50 tu lebih. Ya. Tapi bahasa 50 tu artinya sesuatu yang sudah kuat, sesuatu yang sudah besar. Itu 50. Makna 50 tu kuat. Makna 50 bahasa Arab tu, maknanya tumbuh kuat dan teguh. Maka tu dalam hadis mengatakan Allah telah mentakdirkan makhluk. Takdir Allah sudah bermula 50,000 tahun Allah Ta'ala tulis sebelum jaga langit dan bumi. Pasal apa? 50 lah. Nampak? Itu kita rujuk balik. Hadis itu pasal apa? Tak bunyi 100 tahun. 50,000 tahun sebelum jaga langit dan bumi. Nampak? Ya. Dalam surah Al-Ma'arij Tuhan sebut lagi 50,000. Sebut lagi. Nampak?
dalam surah Al-Ma'arij. Buka juzuk yang ke-29. Ya. Jumpa kalimah 50. Naik amalan kita ke langit dalam tempoh 50,000 tahun. Sehari sisi Allah. Sehari sisi Allah nak sampai kepada Allah 50,000 tahun. Cuba buka surah Al-Ma'arij, buka. Betul. Hadis pun mengatakan Allah jadikan takdirnya, menulis takdir langit dan bumi seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum jaga langit dan bumi. Masya Allah, 50,000 tahun. Apa rahsia 50? 50 artinya teguh, kuat. 30 sempurna. 70 berulang-ulang. 1000 sentiasa. Nampak? Malam Al-Qadar lebih daripada 1000 bulan. Dalam surah Syarajah pun sebut 1000 tahun. Nampak? Ada rahsia. Itu kita tak faham. Bila tak faham, tak turun ke dalam dada kita. Tak ada ilmu. Nampak? Ya? Boleh baca saja, dia tak faham. Dia tak akan hayati dan tak akan merasa nikmat sedapnya. Ya? Nuzul Quran di jiwa kita tadi. Itu paling penting. Kita nak ambil. Ya? Ilmu tu yang kita nak kena cari sekarang. Itu saya mula tadi. Kita nak kena ada empat perkara dulu. Latih diri kita jadi zuhud. Usaha siang malam jadi zuhud. Nampak ya? Zuhud. Ya. Kemudian kita kena cari ilmu. Ya. Tuntut ilmu, jangan bosan, jangan jemu dan rajin. Kegerapan untuk ilmu. Nampak? Jangan baca diri kita, aku dah reti dah. Mana reti? Tuhan dah sebut dalam Quran kan? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tak masuk dalam jiwa dia. Dia berikan kepada ilmu mereka sedikit. Tuhan kata dah, ilmu kamu sedikit. Wahai manusia semuanya, kamu dapat ilmu sedikit. Maka kita kena rasa diri kita selalu sedikit ilmu. Itu dia, kena ada lagu tu, boleh tak? Baru jadi benar. Duk rasa aku dah reti dah, aku dah faham dah, tak payah dengar lah. Bukan susah. Habis, masuk sifat apa tu? Sifat buruk, sifat ujub, sifat iblis tu. Ujub tu sifat iblis lah. Merasa dia dah cukup, tak payah mengaji. Kita habaq tu orang lah. Tak payah ada majlis ilmu, tak payah berhenti lagi. Takkan aku tak reti kot. Kita dah ambil ilmu iblis. Nampak tak? Apa ilmu dia? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Itu awal-awal Tuhan sebut Quran. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api. Khalaqtahu min tin, kau jadikan daripada tanah. Ujub dia mana? Ujub ni sebagai trust mula. Dia trust sifat sombong. Dia ni boleh kata kalau rumah dia foundation dia ujub ni. Rumah tu sombong lah. Nah, kalau tak buang sifat ujub tu, duk bodoh orang tu hampir mati. Ya? Tak reti. Ya, dua kali bodoh. Pertama bodoh ilmu, kedua bodoh hidayah. Hidayah pun tak ada. Dua bodoh. Pasal tak turun dua Quran, nampak? Itu kita kena ngaji dulu tu lah muslimah-muslimin ni ya. InsyaAllah. Soal rezeki jangan bimbang. Soal dunia jangan buat nilai. Nampak tak? Ya? Hang kaya ke mana sekalipun, nampak tak? Tak boleh lari. Kecil manis ada, darah tinggi banyak. Dah lagi tak boleh makan. Faham tak? Hang kaya ke mana sekalipun, hang tak boleh lari penyakit. Dia tak ada. Jantung nombor 1, darah tinggi nombor 2, gula nombor 3. Siapa boleh lari? Boleh? Tak boleh lari. Sebab kita ada perut. Ya? Kita ada syahwat. Tak boleh lari. Nampak tak? Ha? Duduk melengung lagi ada. Ha? Allah, pressure tinggi, gula tinggi. Nampak macam mana? Kena pantang banyak. Kena pantang lagi. Walaupun kita ada banyak rezeki. Berbungkah-bungkah. Ya, emas. Kita kena faham. Ya, maka itu kita tak heran. Hang kaya macam mana sekalipun, hang mewah macam mana sekalipun, tahap dia dunia. Dia tak kekal. Sebab Nabi Habaq juga 5 kan. Kaya boleh jadi miskin. Sihat boleh jadi sakit. Aman boleh jadi balak. Maka itu kita perlu kepada siapa? Hubungan dengan Tuhan. Kita nak kaya jiwa. Yang tu kita nak. Kaya jiwa, kaya dengan Al-Quran. Itu yang paling penting. Quran akan kayakan kita sendiri. Ya, itu dia. Boleh kan? Tuan-tuan. Saya cakap ni atas pengalaman dan perasaan saya sendiri yang saya alami dalam kehidupan, ya. Dan saya sendiri pun tak jangka.
tak jangka sama sekali dan tak mampu lah kalau dengan sendiri. Tak. Tapi semua aku mendengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahih. Nampak tak? Tunai hak aku, jalan perintah aku, teruskan dakwah. Nampak tak? Jangan putus asa, jangan cepat merajuk, jangan cepat bebai, jangan marah. Boleh tak? Jalan. Tinggal lagi kamu kena habaq terus. Jangan sorok-sorok, jangan sembunyi-sembunyi. Nampak tak? Bagi orang faham. Niat satu aja, nak bagi orang semua dekat dengan Allah supaya Allah tolong kita. Itu paling penting. Boleh kan? Kita ingat ya. Baik, sama. Kita sambung lagi insya-Allah. Baca lagi. Kerana ayat ini aku berkata pada diriku sendiri, rezekiku di langit sedangkan aku mencari di dunia. Mendengar itu Umar menangis dan sambung tadi lah. Yang kedua saya cerita tentang syukur tadi. Bilangan hamba-hamba Allah sikit sangat yang syukur, maka hamba yang baca, yang orang yang ikut sembahyang belakang Umar tu dapat pelajaran daripada ayat. Umar sendiri duduk baca jadi imam tak nampak. Dia kata aku duduk baca ayat ni selalu aku tak nampak. Hang duduk belakang aku hang dia nampak. Dia kata hari ni ilmu Umar perlu kena belajar banyak lagi. Umar kata nampak. Tu lah. Masya-Allah tuan-tuan ya. Tuntut baca Yasin tu kena ingat ada 16 ayat dalam Yasin. 16 ayat. Dia huruf mukait dengan jantung tu sebab tu Quran dikatakan Yasin tu jantung Al-Quran. Ya. Saya teringat nak tanya, orang ni tak pernah tanya, saya tanya ke Tok Guru. Ya, tapi Tok Guru sinilah dia suruh baca 16 kali Yasin. Bila sampai bukan 16 kali Yasin, 16 kali bila sebut salamun qaulan min rabbir rahim. Besar tu ayat tu. Rahsia dia cukup besar tu. Ya. Duk hidup lagi alhamdulillah. Saleh ya. Ustaz Abu Hasan apa namanya yang hafal Quran seluruh juga. Bukan Abu Hasan Din. Abu Hasan Mahmud Al-Hafidh ada lagi. Abu Hasan Mahmud Al-Hafidh ada lagi. Dia biasa jadi imam di negara. Imam negara lah. Dia lah sebut dia masuk dengar ni dan dia buka YouTube dia boleh dengar. Oh Ustaz sebut Dia kata bila baca Yasin sampai tang Yasin ulang 5 kali. Yasin 5 kali ulang tang Yasin tu. Salamun qaulan min rabbir rahim ulang 16 kali. Dia pergi tanya dia, Ustaz kenapa nak ulang 16 kali? Dia kata Tok Guru dia pesan aku tu dia. Saya blank lagi lah. Dia kata Tok Guru dia pesan aku tu, rupanya dia pun tak nampak. Tapi dia amal. Jadilah amal pun jadilah. Nampak ya? Jumpa seorang alim di Betawi. Betawi tu. Ulama besar. Dia ada tulis kitab masalah sifat 20. Saya tanya dekat dia sendiri. Apa dia? 16. Dia kata 16 ayat daripada Al-Quran. Dalam surah Yasin ada 16 ayat yang merupakan jantung Al-Quran tu dia. 16 ayat ni patut kita kena tahu. Baru jadi benar. Salah satu yang kita baca tadi lah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Satu. Yang kedua. Yang kedua ni. Yang tadi. Wa adalla minkum jibilan kasiran afalam takunu ta'qilun. Itu nombor 2. Jadi kita habaq yang lain. Kau tidak nampak tak main lah. 2 ayat dulu hari ni. Minggu depan kita abang 2 ayat lagi. Boleh tak? 8 kali kuliah baru habis. Boleh? Abang awal-awal yang tak hafal pula. Dan abang 2 ayat ni balik, dia hafal dulu. Di rumah lah. Hafal dulu, insya-Allah. 16 ayat tuan-tuan. Allah baru kita nampak Yasin ni betul-betul jantung Al-Quran. Ya Allah. Rahmat besar Tuhan tolong kat aku. Aku tak faham ya Allah. Maka tu seronok. Bila baca salamun qaulan min rabbir rahim. Banyak rahsia dia salamun ni. Banyak rahsia dia. Baik. Sambung lagi insya-Allah. Dan kata lagi musannif, bila kata tadi ini maka terkejutlah. Maka terdapat tidak. Kerana ayat ini aku berkata dia beri aku setelah kejadian maka Umar sering datang laki-laki. Dari kejadian maka tepat dan benarlah wasiat Nabi kita Muhammad kepada Abdullah bin Abbas. Ini hadis ini ada dalam kitab hadis 40.
Ni kita nak baca hadis Nabi ni, tuan-tuan boleh baca dan kita hadis 40, semua ada hadis 40 kan? Buka baca. Ini hadis ni. Rasulullah berpesan kepada Allah, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Ini dia ambil tengah ni. Di atas ihfazillah yahfazka. Dia mula dengan ayat tu. Ya. Naik Abdullah bin Abbas budak lagi. Budak nah. Tapi Rasulullah doa dia menjadi orang alim. Allah Taala ajak Al-Quran al-mutakwil, ya. Maka Rasulullah boleh habaq dia macam-macam rahsia. Jadi dia bonceng naik sama dengan Nabi satu unta. Sama-sama tunggang unta, dia naik dengan Nabi unta tu, di atas unta tu Nabi ajak kat dia. Aku nak pesan kepada wahai ulam, wahai anak ulam, Nabi kata. Berarti dia budak, ya. Hendaklah kamu pelihara Allah, maka Allah akan pelihara kamu. Ya, bila kamu pelihara, Allah akan ada di depan kamu. Itu dia. Itu hadis dia. Nah, kamu pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Apa pelihara ni? Di sinilah ulama tafsir buka pula. Apa pelihara ni? Pertama sekali pelihara apa tuan-tuan? Pelihara sembahyang. Itu dia. Umat Islam jaga sembahyang, Allah akan tolong umat Islam. Umat-umat Palestin jaga sembahyang, Allah akan tolong Palestin. Umat-umat Gaza akan jaga sembahyang, Allah akan pelihara Gaza. Faham lah? Faham lah? Kalau tak jaga sembahyang, hang duduk dalam Mekah pun kena. Itu dia. Hang duduk dalam Madinah pun hang kena. Nampak tak? Tak jaga sembahyang. Jawab dia itu yang bukan susah nak cari. Dia punya conclusion dia satu je. Kalau umat Islam di merata-rata dunia ini tak jaga sembahyang. Hukuk dia, hak-hak sembahyang kita tak jaga. Walaupun kita buat sembahyang, kita tak jaga hak sembahyang. Ruh sembahyang kita tak jaga. Kita ruh tak jaga, habis rosak mati. Hakikat sembahyang kita tak jaga. Ya, rahsia sembahyang kita tak jaga. Kerangka sembahyang kita tak jaga. Kerangka yang mula tu pun tak betul. Rangka sembahyang. Rukun dia, syarat dia, sunat ab'ad dia, sunat ahiyat dia. Berapa kerat yang mengaji tu. Nampak lagi. Sebab semua kata apa, benda dah tahu nak mengaji apa. Bukan susah tak. Nak sembahyang susah ke? Sampai ada kata aku tu. Nampak? Apa nak kena buat klinik solat pula? Nampak? Tapi kalau orang dah mengaji klinik solat, nampak dah. Minta hospital salat pula. Sekarang saya mengajak klinik salat di Masjid Kongsi, Masjid Taqwa. Dan kongsi kan, pengurusi dah. Dia termasuk ilmu tu kat dia. Nampak sesudah dia ikuti klinik salat ni. Saya pun kata kita habis ni kita berhenti lah. Dah cukup tempoh dia, kita berhenti lah. Ustaz, jangan berhenti. Kita buat hospital salat pula. Nampak? Dia sudah faham begitu jauh. Orang muda, pengurusi. Alhamdulillah. Syabas. Ya? Dia sudah dapat memahami pentingnya salat lagi. Pasal apa Ustaz nak berhenti? Patutnya kena tambah. Betul tak? Tambah lagi hospital salat, baru boleh kena ruh salat. Sekarang orang angkat kerangka ya. Kita ajak frame dah ni. Frame rukun, syarat ya. Nah. Macam mana nak rukuk, macam mana nak sujud, sah batalnya. Itu klinik. Itu untuk lahiriah saja. Dalam Ustaz tak ajak lagi. Ruh sembahyang Ustaz tak ajak. Hakikat sembahyang Ustaz tak ajak lagi. Rahsia salat tak abang lagi. Nampak tak? Nah. 3 lagi tak abang, kena buka hospital lah. Baru tahu 3. Kena jumpa pakar. Dia dah. Masuk klinik pakar. Tengok. Tu orang dah mengaji. Dia faham lah tu. Dia faham lah tu. Dia boleh cakap begitu lah. Dia tak faham, dia tak cakap. Dan begitu punya ramai, dia seorang cakap. Nampak? Nah. Pasal ni semua Ustaz tak abang lagi dah. Dia kata saya, Ustaz tak abang semua ni lagi. Mana boleh habis? Ya. Nak kena ni, kena pergi jumpa pakar lah. Kita masuk hospital pakar lah. Ya. Tu lah, salat specialist center. Kan? Baru jadi betul lah. InsyaAllah. Tuan-tuan. Itu kita nak ambil faham. Jadilah. Tak jaga sembahyang habis. Umat Islam tak jaga sembahyang habis. Umar bin Khattab, saya baca dalam sirah Umar, hari pertama dilantik menjadi Amirul Mukminin, khalifah lah. Tapi bergelar Amirul Mukminin. Terus dia angkat sekular. Berkeliling. Sorat berkeliling pada semua daerah-daerah Islam, semua negara-negara Islam, di bawah empire Islam, di bawah empire Muslimin, di bawah empire Amirul Mukminin. Dia buh tajuk di atas tu, setelah Bismillahirrahmanirrahim, peliharalah solat, dia kata. Nampak? Umar
Cuba baca sirah balik. Ya. Baca sikit kisah Umar. Ya. Atas di bawah, maka jadi tugas di atas kamu untuk melihara salat. Segala amir-amir, khalifah, semua wazir kota untuk kena jaga semayang dulu. Hampa tak jaga semayang, habis kita. Nampak? Kita hari ni jadi adun keluar cerita lain kan. Lantik adun keluar je. Tanya di atas. Kenapa di atas ni? Tolong pelihara semayang. Kata dia. Dia boleh. Mana nak boleh boh? Nampak tak? Ya? Itu yang paling penting. Tapi hang tak jaga sembahyang, habis. Pemimpin hang segala apa semua tak ada beri berkat. Kalah. Kerana sembahyanglah saja yang mengimbau berkat Allah. Sembahyang saja berkat Allah. Kita nak dapat berkat daripada Allah. Kita nak berkat daripada Allah. Sebab semua Tuhan punya. Akan kembali balik kepadanya. Itu ya. Kedua, jaga apa? Jaga lidah. Cakap betul, mesti mau benar, mesti amanah, mesti jelas, mesti benar, mesti khalis. Mulut. Banyak lagi lah nak kena jaga. Kita baca dalam kitab-kitab. Tafsiran hadis 40 tu kita jumpa lah. Buka kitab hadis 40 dengan syarah dia. Ya. Kita akan jumpa lah apa yang kena jaga. Maka tu di sini baru bunyi. Lepas tu barulah Rasulullah katakan dekat Abdullah bin Abbas, "Iza sa'alta fas'alillah." Bila kamu minta, nampak tak? Apabila kamu mohon kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nampak? Itu dia. Dan apabila kamu minta pertolongan, tolong lain. Ya. Maka mintalah kepada Allah. Tolong ni benda manusia tak boleh bagi. Itu kita panggil isti'anah. Ya. Perkataan isti'anah tu artinya datang kepada perkara yang manusia tak boleh bagi. Banyak kali saya sebut dah. Kita sebut dalam bahasa Inggeris kan. You can buy house but not home. Kamu boleh beli rumah tapi tidak ada keharmonian. Harmonian tak boleh beli. Dan bergaduh je. Nampak adik-adik bergaduh. Nampak? Pecah belah. Ketenangan tak ada. Masuk rumah. Ya. Tak ada bunyi. Baiti jannati. Tak bunyi. Nampak tak? Ya. Tak bunyi jannati. Baiti jannati. Tak bunyi. Jannati itu tak bunyi. Nampak tak? Ya. Ya. Itu yang kita bimbang tadi ya. Baiti khannasi. Ada rumah jadi lagu penjara. Nampak tak? Ya. Itu kita tak mau. Boleh faham Jadi yang minta tolong apa? Nak minta tolong tenang. Makan ada, ubat ada, suplemen ada, doktor ada, klinik ada, pakar ada. Nampak tak? Sihat tak ada. Afiat tak ada. Itu Allah punya. Kita minta kepada Allah. Sihat, afiat. Nampak tak? Tiap-tiap pagi minta Tuhan buka pintu langit. Itu kita baca doa tadi. Ya. Allah maftah lana abwabul khair. Buka pintu-pintu kebajikan. Ya. Abwabul barakah. Pintu-pintu berkat. Ya. Abwabul rezeki. Pintu-pintu rezeki. Rezeki ni semua lah. Aman, tenteram, tenang, Islam, iman. Itu rezeki lah. Duit nombor 10. Jangan ambil duit awal-awal. Nah. Ada duit tak tenang, buat apa? Ada duit tak sihat, apa nak jadi? Nampak? Ada duit tak ada tidur lena, apa nak jadi? Ada duit merangkum sakit sana sini, apa nak jadi? Ada duit bergaduh berperang, apa jadi? Nampak tak? Orang Palestin bukan susah, kaya-kaya. Tapi tak boleh makan. Tak ada masa ketenangan, tidak ada. Nampak tak? Itu jadi apa? Itu semua pengajaran bagi kita. Kita jangan jadi macam itulah. Ya, jangan takut, musuh tak akan serang kita. Kita tidak akan diserang siapa-siapa pun. Dia dah habaq tadi dah. Kalau memang kamu nak tenang, kamu akan selamat, kamu akan sentiasa pelihara. Walaupun orang nak ancam kamu, berimpun manusia dan jin seluruhnya untuk mendaratkan kamu. Kalau Allah kata tak, tak jadi. Nampak tak? Dia hantar jet ke seluruh arah pun tak jadi benda. Nampak tak? Tak gitu. Jadi tak dapat tidak yang kita ambil fahamlah. Seluruh dulu di mana di masa bergaduh dululah bergaduh kaum di Pulau Pinang ni kan. Seorang alim di satu alim orang alim di Jerutung. Dia ni keturunan Said. Ya nah. Tu nah. Musuh Islam tembak dengan pistol. Tembak petik trigger tak boleh keluar. Tembak dia atas meletup, tembak dia tak. Tembak atas meletup. Letak pistol lari orang tu.
Orang Jelutong. Tuan Said Abdul Rahman. Siapa bisa jumpa orang Jelutong tahulah. Ya. Umur 60 kata tahulah. 60 ke bawah tak kenal. Ya. Said Abdul Rahman. Imam dan juga guru mengajar masjid Jelutong. Itulah junjung orang alim. Keturunan Rasulullah ada situ. Ya. Musuh Islam, musuh kaum. Tembak dengan pistol. Tak meletup pistol. Trigger melekat. Tak boleh jalan. Tembak di atas boleh, tembak dia tak. Tembak di atas boleh, tinggal pistol lari. Tembak. Kalau Allah nak tolong, tak ada siapa boleh buat apa. Jadi kita baca dulu tu lah. Ya? Sama kita faham kan? Ini tak ada. Bebas. Boleh tembak habis-habis begitu dia. Pakai hancur. Maknanya kata banyak kelemahan kita. Lemah daripada iman, lemah daripada amal, lemah daripada ilmu. Itu jadinya. Umat Islam lemah daripada amal, lemah daripada iman, lemah daripada ilmu. Jadilah bencana. Hang sudah bercakap masalah politik jauh mana pun ya. Salah itu, salah ni. Tak susah bercakap benda tu semua. Ya. Sebab tu Nabi sebelum datang ke hijrah ke Madinah, suruh baik dulu. Jangan duk berkelahi masalah apa dia berkelahi. Itu tak betul, ini tak betul. Jangan duk berkelahi yang dulu. Apa berdamai yang dulu, baru kita boleh bawa. Aku nak bawa satu rahsia kepada kamu, suatu rahmat kepada kamu, kamu boleh satu, boleh jadi satu. Nampak? Itu surah Ali Imran tu. Kelebihan surah Ali Imran, disuruh baca kepada ibu-ibu yang mengandung. Bila mengandung 4 bulan, bacalah. Bila tengok-tengok 4 bulan mengandung, doktor kata, baca surah Ali Imran. Kalau keluar anak lelaki semua soleh. Nampak? 4 bulan tu rahsia lah. Kita dah jadi tok sekarang, suruh cucu anak kita pula lah. Ni apa beranak besok ni. 4 bulan, nampak tak? Jangan duduk menyanyi tau. Jangan dengar raja lawak tau. Jangan tengok lah. Baca surah Ali Imran. Bila main 6 bulan, baca surah Maryam. Nampak? Itu dia. Dan surah An-Nur. Itu dia. InsyaAllah keluar anak-anak salih-salihah. Anak yang berilmu. Allah akan bagi ilmu dekat dia. Nampak ya? Bukan orang bagi ilmu, Allah bagi ilmu. Kepada aja. Itu lebih ya. Ingat Ali Imran itu penting. Surah Ali Imran ya. Itu ada ayat tu dalam situ. Maka tak dapat tidak, kita baca lagi sini diterangkan. Apabila anda bermohon minta tolong dan ketahui bahawa segala makhluk seandainya bersusah payah mereka untuk membantu anda dengan sesuatu yang tidak dituliskan Allah untuk anda, pasti mereka tidak akan sanggup atas demikian. Dan seandainya kalau sekalian makhluk ingin memudaratkan anda dengan sesuatu di mana tidak dituliskan Allah buat anda, pasti juga mereka tidak akan sanggup. Tidak. Ya, segala buku telah terlipat, segala pena telah kering. Itu dia. Nampak tak? Jangan takut. Demikian mendalamnya wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena itu maka teranglah dalam menghadapi suatu itu di mana kita jangan lupa kepada Allah. Moga-moga maksud kita yang baik disampaikan olehnya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.